Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk sahabat semua. Okay, hari ni kita cerita sikit pasal setting head ES5 Dream untuk cam lifting lebih daripada 7mm lah. Okay, sebab kita ada beberapa isu di mana ada sahabat-sahabat yang ada yang dah lepas tu okey lah. Bagi ramai yang tak lepas menggunakan head racing ataupun head standard tu utamanya, lifting lebih daripada 7mm cam. Lifting cam ni bonggol dia lebih daripada 7mm. Dia punya lifting cam. Okay, bukan lifting valve. Lifting valve lagi tinggi sikit sebab dia ada rocker arm ratio. Okay, lebih daripada 7mm je dia sangkut. Sama ada disebabkan oleh spring valve ni dah rapat dia tak boleh nak pergi dah. Ataupun memang lifting dia tak lepas. Lifting dia tu dah retainer dah kena dengan valve seal. Ni bulat contoh, ni bulat kan. Ni bulat. Kan macam tu kan. Lepas tu dia ada valve seal. Lepas tu ada retainer. Retainer dia dah limit dah. Dah kena dah. That's mean bulat ni terlalu tinggi lah. Jadi kita hari ni kita cerita macam mana nak modi untuk tambah lagi lifting ni. Supaya benda ni bukan banyak ni je. Bukan banyak ni je. Supaya dia boleh pergi. Macam tu. Kena turunkan benda ni lah. Turunkan valve guide. Teknik turunkan valve guide. Teknik ni paling berkesan lah. Paling tahan lama lah. Berbanding dengan teknik potong retainer. Kalau kita potong retainer, tak berapa nak ngam lah. Biasanya. Kejap. Biasa kalau kita potong retainer yang atas ni, tak ngam lah. Sebab dia bukan apa, tak tahan. Ada yang boleh patah, boleh dia lekat kat situ. Sebab dia punya tu dah pendek. Ia akan tenggelam dalam retainer tu. Klip tu akan lekat kat situ. Risiko lah. So cara terbaik turunkan ya. Mana-mana otai pun biasanya akan turunkan valve guard ni. Beli valve guard yang ada klip ni kan. Asal ada klip, buang klip dia. Jangan pakai klip tu. Dia ada klip dia. Sekejap aku tunjuk. Okay, dia ada klip ni. Klip ni yang dah dibuang daripada ni. Kena buang klip ni. So aku dah ada satu contoh head yang dah siap lah. Yang dah buat semua modi semua. Ni barang-barang ni semua asal daripada sebuah head yang dibeli. Harga dia murah lah. Head stronger character 24-28. Tapi masalahnya dia punya lifting sangat rendah lah. Bawah 7mm. Tak silap aku 6.5 je dah limit. Masuk je cam 6.8 tak lepas tau. Cam 6.8 bukan masalah spring sangkut. Valve guide. Dia punya valve seal dah terantuk dengan retainer tu. Siapa yang pakai head ni memang tu lah. Head ni datang full set. Dia bagi dia setting dia cantik. Setting dia untuk 53 standard modi. Head 2884 head standard modi. Dia itu dia pakai cam standard. Memang dia bagi cam standard 5.5. So kita boleh ukur ni cam yang dia bagi Cam yang dia bagi ni memang 5.5. Cara nak ukur senang lah. Aku malah nak ulang banyak kali lah. Bagi yang ada digital meter senang. Kau orang zero balik. Senang nak ukur. Cara dia senang je. Tinggi bonggol keseluruhan ni daripada bawah ke atas ni. Contohnya ambil belah exhaust Okay. Ukur. Okay. Senang. Sebab ramai lagi confuse nak ukur yang ada orang ukur tinggi macam ni. Salah sebab dia ada lagi ni. Tebing ni. Tebing ni kalau kau buat macam ni. Kau orang dah terlepas tebing ni. Ukuran dia ada. Itu jadi bila pukul ni pendek je cam kita rendah tinggi cam saya tinggi. Tak tinggi salah. Kau orang kena tolak yang ni lagi. Okay. Cara yang betul ukur pinggang dia. Okay, pinggang dia. Dia keseluruhan tinggi keseluruhan ni. Tolak dengan pinggang dia ni. Itu cara yang betul. So, kalau ada digital meter masa ni, korang start dengan pinggang dia. Okay, ambil ukuran paling rendah. Paling rendah kalau pinggang ni. Paling rendah. Okay, dah agak rendah lagi tu. Lock macam ni. Tekan 0. Okay, tekan 0. Daripada 0 tu, terus ukur yang paling tinggi. Ni yang ketinggian dia. 5 point, cari yang paling tinggi. 5.2. 5.626 lah. 5.26 lah. Gitu je. 5.2 ni cam standard lah. Tu nak confirm cam standard. Cuma cam ni aku asal dia siap dengan ada stopper. Ni stopper dia aku dah cabut. Complete sebab nak pakai cam bearing kan. Rocker arm bearing. Stopper kena cabut. Stopper dalam ni kena cabut. Buka bearing ni, buka stopper. Buka spek mata tak boleh pakai untuk rocker arm bearing semua. Lepas tu spring dia sangat lembut. Spring dia datang yang double macam ni. Semua macam standard tau. Dia standard macam head standard tapi pakai valve besar. Tu je. Tu jadi pelik tau. Dia valve besar. Setting lain semua standard. Melainkan rocker arm ni aku rasa pelik sikit. Rocker arm ni bukan rocker arm standard Rocker arm ni lebar tau.
Yang lebar. Lebar daripada standard. Tak tahu dia modi ke apa. Tapi bukan rocker arm. Standard EX5 lah. Dia ada tulis J. Tapi orang tahu kalau J ni bukan EX5 ni. Benda lain. Okay. Tapi tak apalah. Kita modi balik head dia. Head dia murah dia. Bawa tak silap RM118 full set. 24-24 tau. Full set tau. Bukan yang kosong. Kalau kosong paling murah setakat ni SWAP lah. RM80 boleh dapat. Tapi dia kosong ni. Tak ada head. Tak ada cam. Tak ada apa. Yang ni ada full set. Jadi barang-barang lain boleh pakai lah. Okay. So, kita terus pada head ni. Head dia. Ni data aku dapat daripada head ni. Okay, sekejap aku keluarkan. Okay. Head ni aku dah keluarkan. Head ni aku dah set up untuk high lifting lah. Lebih pada 7.3 atau 7 ke atas lah. 7 ke atas lah. Jadi setting dia standard untuk head racing. Tapi lebih tinggi daripada head racing lah. Dia punya limit dia tinggi lah. Dia boleh support sampai 8.5 mm valve lifting. Aku setting ni lah. Okay, lepas tu aku pakai benda ni. Ni kena macam biasa. Kena modi. Dia ada getah sini kan. Kau tolak getah tu. Kau letak gam batu. Lepas tu masuk balik getah tu. Lepas tu kau tambah-tambah lah gam batu lagi. Sebab dia selalu bocor. Risiko bocor. Tercabut ke bang? Tak tercabut lah. Ada kawan aku pakai tak ada masalah. Aku pakai pun aku pernah agak buat. Tak ada masalah agak. Gam batu ni okey lah. Nak matikan je sebenarnya. Malah dia selalu dia akan longgar. Getah dia kecut. Lepas tu minyak meleleh. Okay. So modi macam tu je yang ni. Yang ni untuk lifting. Sebab ni bakal rokan bearing. Bila dia lifting tinggi. Bonggol ni terkeluar. Bearing ni terkeluar ke atas. Terantuk dengan yang standard. So yang ni tak terantuk lah. Lifting tinggi pun. Okay. Yang keduanya. Banyak benda kena modi. Yang modi utama dia lah valve guard lah. Valve guard tukar daripada valve guard asal dia macam ni tau. Valve guard asal ni payung. Jadi kita kalau tak boleh nak turunkan dah. Sebab maksimum dah. Gitu je. Tak boleh nak turun dah. So kau orang tukar pakai dream punya. Yang dream punya bentuk bulat tau. Bentuk macam ni. Buang klip dia. Boleh turun ke bawah. Ni dah siap pasang dah. Ini contoh je. Bawa. Okay, so boleh lifting lagi tinggi lah. Jadi asalnya. Kalau kita ikutkan. Asalnya macam ni lah. Asalnya macam ni. Okay, ni ada lagi lah. Siap valve seal aku pasang lah. Valve seal. Valve seal je Okay, ni valve seal kan. Retainer nanti aku ambil daripada sana. Okay, ni valve seal. Asal-asal dia. Lifting gini je. Banyak tu je. Lepas tu dah ada retainer sini. Retainer dah ambil masa sampai sini dah. So dia punya sangkut sini. Gerakan dia dalam 6 mm. 6 mm je. Setengah cm lebih je. Gitu. Gitu. Jadi kita tambah sikit je. Dalam 2 mm je. Turunkan 2 mm. Daripada klip sini. Turun ke bawah. Dia memang level dia sama dengan yang ada payung tadi tu. Klip dia keluarkan sama, nampak? Sama tinggi. Ni aku dah cabut. Ni contoh lagi yang tak cabut. Sekejap ni contoh. Tak ada. Tak ada dah. Tak ada dah. Okay, kalau kita cabut ni memang sama tinggi lah. Aku dah letak valve seal lah. Nak tarik. Payah sakit lah kan. Okay. Memang sama tinggi. Tapi tak apa nanti kita nak. Tapi memang sama tinggi. Buang je klip tu boleh turun bawah. Sampai rapat boleh tambah lagi 2 ke 3 mm. 3 mm maksimum. Baju. So jadi boleh dapat 8. 8.5 kat situ. Aku boleh turunkan banyak. Lepas tu. Lepas korang tu. Benda ni bila kita turun ke bawah. Benda ni terkeluar kat exhaust ni. So kena potong lagi lah. Potong bawah ni pula. Pasang dulu baru potong lah. Masa potting dia nanti. Ni pun aku tak buang lah banyak lagi. Kalau dalam ni kalau kau perasan ada terkeluar sikit. Sekejap aku ambil lampu sekejap. Okay. Ni complete dah. Siap lah. Tu aku dah potong dah sikit. Tu betul keluar lagi. Tapi orang kata nak potting pun boleh. Tak nak pun boleh. Tak ada masalah. Sebab lubang keliling dia tu besar. So exhaust boleh keluar. Exhaust tak ada masalah lah. Belah intake. Okay, tak ada masalah. Boleh tu keluar sikit. Okay. Nak potting pun boleh. Tak boleh. Seperti yang ni dah besar dah. Yang 25 bagi aku dah okey dah. Tak boleh besar-besar sangat. Sebab bawah nanti dia susah. Dia bawa apa yang rendah tak sedap. Kalau besar-besar sangat. Tinggi okey. Top speed semua okey. Tapi kita bukan nak tarik menjerit selalu kan. Kita nak steady je. So akan ambil ni. So kita buka lah. Okay. Apa barang-barang yang ada dalam ni. Aku akan ghostan balik. Ini setting dah cantik lah. Okay. Kita tengok apa yang kita boleh dapat. Data daripada ni. Data yang daripada head ni. Kelabu. Okay, data pada head ni. Saya terbalik. Aku dapat. Okay. Yang ni aku pakai teknik standard lah. Teknik old school tu. Ni
kena potong lah. Kalau pakai adjustable cam gear ni, aku ketuk je patah. Okey, yang ni kena buka je, aku buka dulu. Tapi sini, okey, tu yang buka situ. Yang ni aku dah buat die semua, ada tanda-tanda ni aku die, nampak. Aku die dah, aku alih ke kertas. So data yang aku dapat daripada cam yang aku dapat ni, cam dia tinggi 7 poin lebih. Okey, so ini dapat 9, 10.5, 18, 26. So bila kita convert ke dalam bentuk duration yang sebenar, kita akan dapat yang bawah ni, 18.53 untuk in. Yang bawah ni terbalik ni, dia 36.21, terbalik kan, 36.21. Tak ada pen pula nak adjust balik. Okey, tapi tak apa, ni nilai dia. Okey, lepas tu kita betulkan balik. Center left dia sebenarnya lari 5 degree daripada marking standard. So kena advance balik, advance 5 degree. Dia adalah delay 5 degree, so kita kena advance 5 degree baru dapat ni nombor yang cantik sikit, iaitu 23.48. Lepas tu 16.41, ni 41.16. 16.41 terbalik. Kalau berat in lah. So intake open dia exhaust open 41, exhaust close 16. Intake open 23, intake close IVC ni 48. So siap dia dalam 11 lebih lah. 10 11 dah okey dah, tak ada masalah siap ni. Tapi yang special dia cam ni, dia duration tinggi. Dia punya lifting dia tinggi. Lifting dia. Kalau ketinggian cam dia 7.27, exhaust cam ketinggian cam dia 7.45. Lepas tu valve dia dengan rocker arm ratio 1.05, kawan darat je 7.27, darat dengan 1.05 rocker arm ratio, akan dapat lifting X 7634 dengan 7.8. Maksudnya dia lebih daripada 7.5 lah. Dia punya lifting. Overlap dia dalam 2 lebih. Overlap kena tulis tak? Tapi ada dalam 2 lebih ke 1.9, 2 lebih je saya. Overlap dia 2 lebih, macam tu lah. Okey, lepas tu yang lain tak ada. Yang ni okey. Duration okey. LSA dia, LSA cam ni 102.5 LSA. Cantik lah cam ni. Walaupun duration dia kecil je, duration dia untuk intake 237. Mana tadi? Untuk exhaust 237, untuk intake 251. Total duration. Ni memang siap rendah, tapi dia untuk spek besar, iaitu sebab spek besar kecil dia bergantung pada lifting tau. 62 ke lifting. Duration ni dia untuk dia punya kawalan RPM, power range. Ni kalau ni RPM dia dalam bawah 10k ni. Sebenarnya tapi power dia cepat keluar lah. Daripada bawah starting kat traffic light memang keluar dulu dia ni, sebab dia duration tak besar sangat. Jadi power bolt dia cepat. Cuma dia range dia tak jauh lah. RPM tinggi tak ada sangat lah ni. Cuma dia respon tinggi. Kalau pakai cam ni boleh tak pakai kat spek kecil, 56 ke bawah boleh, tapi dia akan respon RPM atas je padu. Bawah dia macam bobok sikit. Bawah dia macam tak stabil sama ada lemau ataupun keras sangat ataupun macam-macam, dia tak stabil sebab dia besar sangat. Dia besar sangat, jadi bawah dia tak stabil, atas memang menjerit lah. Kelebihan dia atas menjerit lah kalau pakai kat spek kecil. Okey, tu je. So spek sesuai untuk 7 poin lebih ni, 7mm lebih 7.5 ke atas ni, spek 56 dan ke atas lah. Okey, so kita lerai dulu lah ni. Ni data yang aku kongsi lah, yang aku dapat teknik Ausco je ni. Ni cam ni bukan cam custom, cam yang dah siap tapi dia tak ada brand. Okey, sekejap kita buka perlu. Yang pertama kita buka ni dulu. Buka satu-satu kita tengok. Kita buka cam dulu. Buka cam. Buka yang ni dulu. Buka yang sangkut-sangkut ni dulu. So, kita buka kamera. Kamera mengadap. Okey, kita buka ini dulu. Ni aku pakai Lenki. Mana-mana pun boleh asalkan. Bila korang dah lama modif macam-macam skru kau pakai, tak ada masalah, tak takut lah. Dulu nak pakai original je, takut bocor, tak ada. Bila kau dah faham gasket mana perlu gam, gasket mana tak perlu gam, senang buat kerja. Pengalaman je. Okey, yang ni tak ada masalah. Yang ni aku pasang je ni. Ni tak finalize lagi, gasket pun tak pasang lagi. Cuma setting je dulu. Lepas ketak, valve aku dah grind. Cuma ada alat yang kau kena pakai nanti, aku ajar. Okey, so untuk cam. Okey, kita buka dulu dia punya ni. Kita buka dia punya ni. Sekejap
Okey, yang ni aku dah buka. Ini bekas aku tanda-tanda ni. Terbalik ni. Ni aku tanda atas dia. Dia punya marking dia kat sini, marking sini. Aku transfer ke kertas ni. Nampak aku tanda tu. Ni. Asal dia nampak belang tu. Tertanda dia. Alih ke atas. Tepi ni dengan tepi ni. Okey, dah. Settle kan? Faham teknik lama. Ada video aku, kau tengok balik video lama aku. Teknik alternatif untuk die cam. Okey, so kita buka yang ni. Kita ukur. Sebelum ukur ni, ni cam 7.5. Dia tulis ni 7.5. Cam ni bonggol dia tinggi tapi duration kecil. Bila bonggol tinggi, duration tu kecil, ia akan jadi macam tajam sikit. Macam begitu. Orang kata, bang dah bulat bang, cantik bang. Ni 7 kan? 7 point lebih tinggi. Sekejap nanti aku ukur. Sebelum aku ukur yang ni, kita ukur yang racing standard S4. Jenama high speed. Ni standard punya high S4 kebanyakan memang setting 6.8, 6.5. 6.8 tu paling tinggi tu. So, kita zero dulu. Kita ukur pinggang ni. Lepas tu zero. Ni khas untuk yang digital lah. Aku malah nak tahu nak shortcut je. Okay, digital. Kau lock betul-betul. Okay, kau pinggang betul-betul. Dah. Okay, lepas tu tinggal ambil tinggi dia. Sini, pang ni tinggi. Pang ni 4.4, 46, 47, 46. 46. 46. 3 dah. Kedudukan sengit. Okey, 6.4 lah. Kita tengok 6.4. 43 macam tu kan. Okey, belah ni pula. Itu exhaust intake pula. Intake. Kepik ini betul-betul zero. Okey, tengok ketinggian intake pula. Tadi 6.4. Ni kecil sikit. 6.2. 6.29. 28 lah. 6.28. Exhaust lagi tinggi. Itu lebih kurang. Tapi 6 point lebih. Ni high speed duration dia standard lah. Standard S4 lah. CR sebelah dalam 40 lebih juga. 3 lebih ke 40 lebih lah. Dia punya cam standard. S4 macam tu. Takkan lebih pada 50 lah kebanyakannya. Jarang nak dapat. So ini cam 7mm special. Banyak kena modi tau nak pakai cam ni. Rocker arm sangkut. Banyak lah rocker. Bukan setakat valve retainer je sangkut. So yang ni macam biasa. Ukur pinggang dia. Zero. Kosong kan. So nak tahu lifting dia. Naik atas. Ni sangkut. Okey. 7.6. Terbalik. Yang sangat. Okey. 7.3. Exhaust 7.45 lah. Exhaust 7.45. Okey. Intake pula. Intake dapat ke pinggang dia. Asyik buka je ni. Zero balik lah. Gerak pula. Okey, gini. Patut pun aku pegang bearing. Dia bergerak. Okey, zero. Okey. 7.52 lah lebih kurang. So, nampak cam dia. 7 point lebih lah. Senang nak cerita. Memang cam dia tinggi. Okey, banding bang. Banding kiri kanan bang. Macam mana nak banding ni? Okey, lebar sama. Okey, tengok gini lah. Sekejap mana zoom? Zoom tangan senang. Macam tu. Sekarang ni yang S4 biasa. Tengok. Bonggol dia biasa. Okey, ni yang taji 7. Ni. Nampak lebih kurang lah, tapi dia tajam sikit naik atas. Betul, duration dia sama. Dia tinggi sebab dia tajam. Dia naik tambah lagi. Macam tu lah lebih kurang. Boleh intake pula. Intake. Nampak? Yang ni kurang sikit. Yang ni dah gemuk sikit. Duration dia. Duration dia lebih kurang je. Cuma dia tinggi. Dia untuk spek besar. Bila spek besar, lifting tinggi. Tapi kita pakai kat spek kecil. Kelebihan dia respon lah. Respon high RPM dia padu lah sikit. Tujuan orang pakai lifting tinggi untuk tambah respon. Pick up pun kita pick up. Top tak ada bang. Top ada tak? Dia lagi cepat.
dia cepatkan lagi respon untuk high RPM. Kalau yang jenis biasa-biasa lembut lah, bawah steady, atas steady, slow respon macam korang bawa motor pula separuh dengan pula full throttle. Yang mana laju? Full throttle cepat lagi kan? Macam tu lah. Ni ibarat macam korang full throttle, yang ni separuh throttle. Ibaratnya dia punya respon. Tambah respon sahaja. So korang pula ada, okay, part ni ada kena modi tak? Untuk lifting tak payah. Yang ni memang tak payah modi, tak payah grind. Ada yang grind balik. Nak turunkan lagi sebab sangkut. Jangan grind benda ni, grind benda lain. Cam jangan kacau. Kalau boleh jangan kacau cam. Ramai yang kacau cam untuk tukar lifting. Sebab lifting tak lepas, dia pun settle cam lah. Okay, so untuk yang ni aku lapik washer satu. Washer ni modi kan. Washer ni aku ketuk-ketuk bagi nipis lagi. Asal ni washer tebal lagi. So yang lain tak ada apa. Yang ni pun tak ada modi apa. Belah sini alhamdulillah spring tak sangkut. Untuk head ni kelebihan dia, spring aku pakai Fighter yang lebar. Spring racing dia akan lebar tau. Alamak, tak zoom lagi. Salah. Betul. Susah betul lah. Spring tu dia sebenarnya lebar. Nampak dia lebih daripada retainer tu. Tapi bagus dia deck dia rendah. Kalau setengah-setengah head, dia tinggi tau. Dia tinggi sampai atas ni, sampai terkena dia punya benang ni. Ada setengah head Sam Racing, cara dia meninggikan lifting, dia naikkan. Sebab tu Sam Racing boleh support 7.8. Tak support R8 tapi 7.8 support. Cam ni rasa PMP je kot kalau Sam Racing. Lepas kot untuk tu. Sebab dia deck dia tu, deck kedudukan spring deck tu dia naikkan ke atas untuk Sam Racing. Sebab tu kalau Sam Racing sampai terkeluar, spring sampai ke sini. Yang ni okey lah. Yang ni deck dia sama, cuma kita kena turunkan valve guide je lah. So yang ni tak ada masalah, tengok tepat lah. Untuk letak washer ni memang tepat-tepat lah. Okay, jadi untuk ini aku buka. Jangan tertukar. Yang ni aku dah set valve lah. Jadi senang kita nak ukur dia punya lepas tak lepas. Okay, jangan tertukar. So belah sini, belah sini exhaust. Sangkut pula. Tak apa, aku buka dulu. Okay, aku dah pasang dah. Dah pasang dah, dah buka dah. Ni washer, yang ni pun ada washer dia bawah dia ni. Okay, hood dah buka. Okay, ni spring Fighter lah. Spring Fighter dia jarang-jarang lah. Spring ni memang lepas ni sampai 9 8.5, 8 lebih lepas spring ni. Okay, jadi cara dia nak ukur ketebalan untuk ukur dia punya bilangan gelong. Kita tahu maksimum dia boleh turun berapa. Tapi yang ni main lepas lah. Aku dah pula-pula dah. Okey lah. Lupa satu benda. Nak tunjuk overlap. Apalah aku ni. Okey, aku pasang balik jap. Aku pasang balik dia barang sama je. Aku nak ukur. Nak tengok, nak tunjuk overlap dia. Tak tinggi sangat, overlap dia bagus. Sekejap Okey, aku dah pasang balik. Nak tunjuk lifting. So, aku dah set valve dah. Nampak dia kecil set valve. Dia valve bila kau dah set pasang balik pun tak larinya. Jangan syarat rokat betul-betul rokat yang sama lah. Jangan tertukar pula kiri kanan. Mungkin lari sikit. So kita pula ni free. Kita pula ke overlap. So okay, untuk head ni aku tukar valve. Aku tak pakai valve asal, dia pakai valve biasa macam ni. Tapi valve dia dah halus sangat. Dia besi, dia cepat halus. Jadi aku beli valve baru jenama Espada. Valve Espada. Aku nak cari Taicom steel. Aku tak biasa sangat steel ni. Aku biasa pakai Espada. So ni aku dah reprofile balik kawasan ni. Tapi dia punya valve seat aku tak tukar, valve seat asal, sebab dia tak lari banyak. So valve seat asal aku reprofile balik. Ada alat dia untuk reprofile, nanti aku tunjuk. So kita tengok overlap Okay, overlap ni sekejap. Nak tahu overlap ni je, pulas je. Kena kuat sikit sebab ni spring ni boleh tahan keras tau. Okay, so ni ada kedudukan overlap lah. Okay, overlap dia nampak. Tak nampak sangat. Boleh lah, tengok overlap tak tinggi sangat pun. Tapi tinggi lah bagi setengah orang. Bang, nampak jelas. Biasa ES5 tak nampak jelas macam ni tau. Dia macam CP, macam tak nangkat. Ni boleh tahan lah. Overlap dengan valve 28, 24. Tak nampak. 24, 28, 24 Espada. Okay, lifting dia ni dah 1 dekat 2 mm. Overlap 2 mm. 2 lebih. 2 lebih. 1 tambah 1.2. 2.2. Aku tak ingat lah. Tapi lebih lah. Kalau ada filler. Tapi lebih lah. Lebih pada 1.5 mm lebih. Kalau tengok gini pun lebih ni.
Okey. Lepas tu dia punya lifting 7 poin lebih. Macam tu lah. Betul lah dengan degree dia tu. Okey, ni overlap dia. So, kita proceed ke next step. Aku buka balik, kita tengok kedudukan valve spring. Aku buka semua tu. Okey. Okey, saya cabut dah. Okey, ni okey. Ni adalah head yang telah saya tadi dah. Kita tengok. Nampak tak dia punya ketinggian tu? Okey, ni belah intake. Banyak gila. Nampak cara nak ukur dia punya ni sebenarnya senang je. Dia punya maximum lifting, korang kena ukur sini. Setting ni 0 dulu. 0. And then korang turun galah dia. Turun galah dia ni. And then ukur tinggi ni. Tinggi dia punya ni daripada atas ke valve seal. Okey, itu adalah tinggi maksimum yang boleh. Bukan tinggi maksimum lagi, kena tolak dengan retainer pula nanti. Kita ambil dulu bacaan ni. Okey, turun. Pap tersentuh. Okey. 70.56 ketinggian bahagian atas tu. 70.56 itu ketinggian mana? Ketinggian ni. Aku tunjuk. Jadi kita tunjuk ketinggian ni. Tu ini 17 berapa tadi? Berdapat? 17.56 kita tulis sikit sekejap Okey. Okey, kita untuk kira max lift, total max tadi tu, total lifting yang kita ukur tadi, tolak dengan retainer punya ketebalan. Retainer kita ukur retainer pula. Kalau retainer ni, kita boleh ukur sama ada kita ataupun pasang lah. Saya nak pasang. Kebanyakannya sama sahaja. Retainer dia kita boleh tumpang kat sini Kita tumpang kat sini. Sebab ketinggian ni, lebih kurang mana-mana ni kita kira pukal je. So, kita pasang kat sini. Nak tahu ukuran ni. Kejap. Sebelum tu cabut je lah. Kita ukur valve je. Okay, ni kita nak ukur ketebalan retainer. Dekat head ni berapa banyak dia makan. Berapa mm. Okay, so pasang complete macam ni. Okay. Okay, pasang complete macam ni. Ukur ketebalan ni je. Bukan anggaran lah. Ambil yang paling tepat lah. So, macam biasa 0 balik. Oh, lampu ni kacau. Silau jadi. Okay. Ketebalan ni. Sekali dengan ni atas ni puncak ni. Jangan ukur retainer saja. Sebagai puncak ni. Okay, so mungkin kita sengit sikit. Tapi bacaan ni kita ambil. Terlebih tak apa. Contohnya 9.27 ni kan. Sepatutnya rendah lagi. 9 berapa? 918. Okay. 918. Sepatutnya 9 tapi tak apa. Ambil je. Lebih tak apa. 918 918 kita ambil. Letak sini dulu. Berpusing pula kau. Okey, dah biar situ. Okey, tolak 918 9.18 berapa total? 17.57 calculator. 17.57 tolak 9.18. Okey, lifting maksimum adalah 8.39. So, biasa aku tolak lah 0.2. Jadi, 8 lah. Dia boleh cover 8 lah. Okay, untuk belah mana tadi? Belah intake boleh cover sebanyak 8.39 lebih kurang. Okay, kita tolak sikit 2 dapat 8.2. Ni 8.39 bersama 8.4 kan. Tolak 0.2 supaya dia punya clearance tu, kita takkan nak buat rapat dengan valve kan. Valve seal tu retainer. Jadi, kena renggang lah sikit. So, maksimum dia 8.2 mm. So, kalau tadi cam aku 7 point berapa? 7 point lebih. Darat dengan 1.05. 7.5 kita ambil lah. 7.5 contoh. 7.5. Aku punya cam lobe darat dengan rocker arm ratio aku 1.05. Espada. 7.875. Intake aku. So, lepas lah. Sebab yang ni 8 point berapa tadi? 8.2. Anggaran 8.2. 8.2 sebab dah tolak 0.2. Jadi 8.39 kan. Dia 8.39 macam tu. So, bundakan tolak pula 0.2 jadi 82 maksimum. So, aku dapat sekarang ni setup aku 7.875. Selamat tak? Selamat. Sebab dia lifting maksimum untuk valve dia sebelum retainer belaga dengan tu adalah 8.2. So, aku dapat 7.8. Selamat. So, belah exhaust pun sama lah. Kita tolak. Belah exhaust aku buat lagi tinggi sebenarnya. Aku ketuk terlebih ketuk terdalam. Okay, kita ukur pula. Okay, kalau intake tadi 17.57 kan.
Okey. Kita tengok pula belah exhaust. Okey, belah exhaust. Mana belah exhaust? Okey ni lah. Belah exhaust ni. Ini kena buka lampu bagi nampak. So turunkan galah dia. Tangan aku. Okey. Okey, dah ready ke je? Okey, dah ready. Turunkan. Tak. Okey. 17.52. Lebih kurang ke? 57 78. Lebih kurang je. Rupanya lebih kurang. Okey. Aku ketuk sebab dia mungkin besar kot. Sama je. Yalah, aku ketuk balik. Dua-dua aku ketuk balik rupanya. Aku ketuk balik. Intake aku ketuk kat sikit. Yang ni aku ketuk sikit. Jadi sama. Okey, jadi dua-dua ni boleh lifting 8.2. Body lifting maximum valve 8.2. 8.2 dengan ratio 1.05. Cam yang aku boleh pakai adalah senang je. Maximum lifting 8.2 tu bahagi dengan je ayat aku. Aku malah nak tulis. Bahagi 8.2 tadi maximum lifting kan. Nak tahu cam berapa boleh masuk maksimum. Bahagi tau, bukan dah. Bahagi rocket arm ratio 1.05. So cam aku boleh pakai. Ketinggian cam aku 7.8. Ni orang kata maximum cam lah. Okay, kalau nak pakai lagi besar, kau kena model lagi. Turunkan lagi. Valve guard tu boleh turun lagi. Boleh model lagi. Tapi aku rasa macam malas nak pakai. Sebab aku tak pakai yang 8 punya. Okay, 8 punya ada ke bang? Ada alarm motor kali hijau. Yang tu kena turunkan lagi valve guard aku. Nak selamat lagi, turunkan lagi valve guard tu. Dia kata potong je bang tu. Boleh pakai 8 tadi tu. Boleh pakai yang tu. Tapi memang cukup-cukup makan jadi. Dia tak berapa elok lah. Tapi yang ni aku setting khas untuk cam ni je. Cam 7.5 je. Okay. So cam paling tinggi aku boleh pakai untuk head ni 7.8. Cam load. Ketinggian cam dia tu. Cara nak ukur cam tahu kan. Itu sahaja. So apakah alat-alat yang aku gunakan ketika nak tukar valve guide ni? Macam biasa pakai benda ni. Benda ni untuk guide valve tu masuk dalam lah. Okay. Sekejap, tutup lampu sekejap. Okay, mana valve yang ni. Contoh valve ni kan. Mana ada yang contoh lagi? Tak ada dah. Aku dah pasang. Contoh yang ni lah. Senang. Yang tu ada valve seal. Payah. Masuk yang ni. Yang ni ketuk dalam. Bang nak buka sama sekejap. Kat belakang sana. Masuk kat sini. Tolak keluar. Masuk yang baru. Buang dream punya. Buang klip. Tolak ke bawah. Ketuk. Nak paling terbaik pakai hidrolik. Hidrolik press. Pergi kat machine shop. Suruh dia press. Senang nak press lagi selamat. Okay. Ketuk-ketuk ni takut pecah. Risiko pecah. Dan bila korang masuk valve guide ni, dia akan satu isu lagi. Valve guide baru mana tadi? Valve guide baru ni masuk. Mana-mana valve guide pun bila kita masuk, dia akan isu benda ni ketat tau. Asal-asal kita masuk lepas kan. Masuk ni lepas kan. Bila kita ketuk masuk dalam head, dia akan fit tau. Bukan ketat apa. Boleh masuk tapi ketat. Kena tolak lepas tu lekat lama. Jadi ambil drill, ada saiz dia ni. Saiz lebih kurang dia. Drill je situ, rimming je. Keluar masuk 2 kali, setelah masuk. Rimming dia takkan calar, jangan bimbang, takkan calar, takkan makan banyak sebab benda ni keras. Lepas tu kat drill, mata drill tu, sapu minyak, celup minyak, lepas tu drill. Dia akan keluar daki je. Dia bukan buang banyak besi pun. Lepas tu masuk. Okay, memang lepas confirm. Yang tu dah biasa buat lah. Masuk sini, sampai tembus ke belakang sana. Tarik 2-3 kali, settle. Lepas tu masuk, settle. Dah settle bahagian tu. Kalau ketat jangan kata, salah buang head. Tak. Dia memang kena rimming balik. Sebab dia memang fit nanti. Kita tak nak longgar. Kita tak nak gadai-gadai. Yang ni sebab aku tukar sebab longgar dah dengan head ni. So aku beli baru. Pakai Espada punya. Okay. So alat yang digunakan untuk. Okay. Isu kedua. Bila korang tukar valve guide. Mana-mana pun. Isu dia akan lari. Dia punya offset. Ni. Lubang ni. Dia tak duduk tengah gini dah. Dia akan lari sikit ke sana ataupun ke sini. Sikit je. Sangat-sangat sikit. Tapi within the valve seat. Dia sini ada valve seat tau. Ring. Valve seat ring ni aku tunjuk sekejap. Tunjuk yang ni ya. Okay. Lelok buka. Okay. Ni. Tu aku tukar pakai yang baru kan. Dream. Okay. Yang ni aku memang aku buat penuh. Aku buat penuh sebab Tok Guru aku cakap kalau nak betul-betul cantik, dia kata buat penuh seeloknya. Tapi nak buat penuh tu sangat lama lah. And then kena cut lebih sikit. Tu pakai cutter. Nanti aku tunjuk apa cutter. Kalau tak cut memang lambat gila nak dapat penuh. Dia kata penuh ni, kelebihan dia penuh ni,
dia punya stress bila dia gerak lagi tak dia smooth masuk pop. Dia tak kerat sangat. Kalau jalur dia halus, bising, tang. Dia akan senyap. Kalau pattern ni akan senyap. Pop bunyi. Bunyi ni tak bising. Kalau kita masuk pun bunyi dia bunyi gitu je. Puff gitu je. Bunyi ni tak tang. Kup bunyi. Kup. Bunyi ni tak bising. Kalau nipis tang bunyi. Kalau kita buat sikit. Boleh je. Dua-dua tu bagus. Semuanya dia tak bocor. Cuma besar atau kecil. Aku suka besarkan. So nampak tak ni? Susah nak zoom ni. Ni kena pandai baca ni bab ni. Okey, nampak insya-Allah. Okey, nampak jalur-jalur dia tu. Yang paling besar. Dia gini. Dia ada 3 angle tau. 3 angle. 5 bawah sekali ni, paling dalam ni 30. Yang kita akan buat grind valve 45. Lepas tu kita akan taper keluar ni 58. 58, 45, 30. Dia macam gini. 55, 45, 58, 45, 30. So 45 yang kita akan tu nanti. Jadi berapa tadi? 58, 45, 30 punya angle. So dia ada set dia. Kejap aku ambil. Okey, ni adalah set untuk cut valve. Valve cut dia ada plus minus 1 Kalau sini contoh yang ni tulis 22 lah. Dia boleh masuk 23. Dia cover valve 23 dengan valve 21. Okey, 22, 21 lah. Gitu. 22 dia boleh cover. Tambah 1 atas, tambah 1 bawah lah. So macam kita valve 28 kita akan ambil. Untuk degree 40 akan ambil set valve 28 lah. Yang kita pakai. Empat 30 26. Tapi untuk yang ni cut ni dia boleh cover 2. 26 boleh masuk 28 sebab dia lebar. 26 tambah 2 bawah tambah 2 atas. 24 dia kini sampai 24 lah. 26 boleh cover 28 hingga 24. 26, 28 lah. Tengok yang mana sesuai. Yang saiz dia kena dengan mana ni. Saiz 45. Untuk finishing ni, finishing set 28. Untuk yang sus ni kita pakai 27 45 ni. Untuk 45 degree yang kita grind tu. Ni yang kena besarkan ni. Kalau korang besarkan jadi tapak dia besar sikit. So tak payah grind lama-lama kalau korang buat tapak ni besar. So seterusnya 30 degree. Untuk 45 degree. Ni 26, 30 degree boleh pakai lah. Yang mana lepas lah. 26 ada, 28 rasa. 30 degree. Tengok aku letak mana. 30, 24. Betul lah ni 26 boleh pakai. 26. Pakai ni. 26, 30. Jadi 30 ingat 3 angle. So alat-alat ni yang dia pakai. Cara pasang dia senang je. Aku cerita sikit. Nak demo pun tak ada masa nak demo. Dia ada saiz kecil. Yang ni kita pakai kecil lah. Ni besar. Okay. So contoh kalau yang ni 27. Masuk yang ni. Dia sebenarnya konsep dia baji tau. Dia tak ada lock apa. Dia akan masuk. Kalau katakan dia akan lekat lah. Ni. Dah tengok dah lekat. Ketat pula tu. Lepas tu ambil T ni. Masuk. And then susahnya takut. Yang ni masuk kat sini. Salah. Aku ambil yang besar. Salah bos. Salah. Yang ni gain dia. T dia. T dia macam ni. Masuk sini dia tekan je. Dia pakai manual tangan je. Macam tu. Masuk dia ke center sendiri. Okay. Center dia pula. Dia kelekat ni. Aku tak nak rosakkan dia tu. Demo. Tapi dia boleh rapat bawah. Okay. Itu je. Lepas tu kalau dah dapat dah dia punya longkang tu, dia akan lari lah bila kita pakai valve baru. Lari sikit je. Biasanya akan ke sini ataupun ke sana, ke sini, ke sana, sini. Korang buat balik longkang dia, baru dia punya tapak baru, within tu lah. Korang tak payah tukar valve seat ni. Selagi mana valve seat tu dia boleh cover, tak payah tukar. Pakai valve seat, cuma kena recut balik, reprofile balik. Okay. Lepas reprofile balik,
baru pakai tu. Memang banyak kerja dia. Sebab tu kalau nak buat head, bukan murah, bukan RM50, RM30 nak buat head. Memang beratus juga harga nak buat head betul-betul. So kalau nak buat sendiri, ini jalan yang mana. Ini murah je. Ini murah je. Barang semua barang murah. Tapi kerja, banyak kerja lah nak kena buat. Okay. Itu saja untuk kali ni. Panjang pula. Okay. Alat yang buat. Tukar valve C and then tenggelamkan ni. Kalau kau nak beli cam ala motor tu, kau kena tenggelamkan habis lah kalau boleh. Maksimum tu. Pop, boleh turun habis. Potong-potong je lah. Okay. Yang ni aku tak turun lagi. Ada lagi boleh turun tu. Kemana nak turun banyak. Ada lagi tengok. Valve C pun ada ruang lagi boleh turun. Nampak? Tengok valve C tu boleh turun lagi tu. Ada ruang lagi. Valve seal tu boleh turun lagi. Jadi kalau boleh rapatkan lagi, tu boleh tambah lagi 1 mm. Jadi 9.5 lifting. 9.2 boleh lifting. Tambah lagi 1 mm. Boleh cam boleh pakai 8.5 boleh. Setakat cam ala hijau tu lepas lagi insyaAllah. Okay. Tapi setakat ni pakai lift cam 7. Macam ni cara dia. Ataupun cari head yang deck dia punya rendah. Deck ni dia turun ke bawah lagi, ataupun naik atas lagi, macam-macam lah. Ada naik atas turun bawah ke apa semua ke. Ada cara dia. Okay, itu saja untuk kali ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.